uh, wang. Sebelum saya nak bagi apa dapatan saya, apa kata kita kongsi masing-masing, boleh tak tulis kat ruangan chat satu je, apa satu takeaway point yang you dapat hari ni? Ataupun satu benda yang atau yang you baru tahu hari ni. Cuba tulis dekat ruangan chat kalau ada. Hai Ros, Sekudin, Syukri, Syukri dah banyak dah income dia ni. Isyad, Datindin. Lain lagi partisipan mana nama. Cash flow reserve marvelous. Okay, cantik lah. Okay, lagi yang lain? MRR MRR ni pun saya suka Nanti saya nak bagi 3 juga apa takeaway yang saya dah take note ni yang kita relate dengan Ustaz tadi. Jangan guna duit company, betul Syahran, kita kena ambil gaji. Kalau you punya income jualan tak banyak, dia kata tadi ambil sesikit mungkin. Kalau banyak seperlu mungkin. Topik OPEX, okay. Loan tak salah tapi kena pandai manage. Okay. So ada beza lah kalau kita business product dan juga business service kalau business service ni kita tak adalah kita punya inventory kan, inventory cost. Okay, so sebelum kita akhiri ada 3 yang saya nak kongsi hari ni. Tadi kita punya share adalah simple saja, kena jaga cash flow. Saya nak relate tadi yang Ustaz cakap kan, Ustaz kata tadi janganlah, dari hadis lah, janganlah kamu meremehkan walau benda kecil. Benda kecil ni duit kita ambil dekat company bukan benda kecil jangan meremehkan ambil duit company tu. Jangan hanya pekerja ramai sangat. Ya, itu yang kita buat juga Dr. Tono. So instead of ramai pekerja, banyak kita nak kena urus KWSP, so kita boleh buat sistem agent contohnya. Okay. Pertama tadi siapa dekat MRR, Datin Jai Datin Jai cakap MRR. Okay. So satu saya nak tulis sini, kita kena pantau kita punya MRR lah. You punya monthly recurring revenue. Okay, kepada trainer-trainer yang jam malam ni, saya you boleh redeem kita ada table macam mana you nak list out kan, tuliskan berapa jualan you setiap bulan. Okay. Jadi untuk kita dapat jualan setiap bulan, of course kita kena ada penambahan customer kan. Dekat situ tadi speaker cerita tentang CAC. Okay, so what is CAC? Ayat yang saya nak bagi adalah kita kena rancang. Rancang kita punya CAC you punya customer acquisition cost. Okay, dekat sini saya selalu tekankan, letakkanlah percentage ini untuk anda grow dan momentum tu dia terus. Ini yang saya sendiri amalkan dalam bisnes saya sendiri, dalam training. Berapa yang saya target, saya akan allocatekan 10% atau bawah 10% lah, depend lah. Kalau you baru nak start buat marketing mungkin 10%. Tapi bila you dah ada consistency, mungkin dia boleh jadi kurang So 10% tu you kena allocate kan. Let's say Syukri dia nak dapat, kau dapat berapa ni Syukri? Contoh you nak dapat 50,000 sebulan kan. Dalam 50,000 sebulan tu 10% dia berapa? 5,000. Contoh 5,000 tu boleh buat apa? Buat landing page, buat website, you boleh subscribe, senang pay pula, payment gateway. Okay, you boleh cari designer untuk create you punya digital products. Itu semua adalah antara marketing untuk kita nak tambah customer. Customer akan lebih trust bila you ada sesuatu yang kalau tengok business lah, kalau macam contoh you business product, marketing dia pada saya lebih kepada iklan, FB ads. Walaupun sekarang dah banyak online, jangan lupakan offline. Jangan lupakan offline. Kenali siapa audience setempat you,
Boleh juga masih, saya pun sekarang kalau nampak brochure macam Jakun tau, dah lama tak nampak brochure kan. Tengok belik-belik macam dah lama tak pegang brochure kepada trainer-trainer yang malam ni, you boleh print brochure, simple brochure, share dekat kilang-kilang setempat kan. Tapi bila bagi sesuatu, ingat tau, kita patah balik dekat Ustaz cakap tadi, janganlah kamu meremehkan walaupun benda kecil, kita kena bagi benda kecil. Cakaplah dengan dekat brochure tu, kalau you daftar ataupun you jawab survey ni, kita bagi pen ke, pergilah dekat Shopee. Dekat Shopee mungkin kos pen tu baru RM50. Kos RM50 tulislah dekat situ kan. Contoh training aerospace ke, training apa-apa contohlah. Ikutlah bisnes you masing-masing macam mana nak bawa dia pergi ke landing page atau you punya website tadi tu. So dalam CAC ni mesti penting sangat buat. The moment you stop buat CAC, mungkin you punya sale pun stuck kat situ. Tapi bila you sendiri faham, oh saya nak kena buat brochure, website, landing page. Kalau tak pandai, hire orang. Bayar kepada designer, bayar kepada orang yang buat apa yang kita nak tu. Dan yang paling penting adalah kita kena tahulah nak bagi tahu dengan designer ataupun orang yang buat landing page tu. So mudah saja bila you scroll ataupun you nampak sesuatu yang orang lain buat, ni saya sendiri buat. Bila saya nampak sesuatu yang orang lain buat yang bagus, saya akan snapshot. Lepas tu saya akan bagi kepada orang yang pakar buat benda tu. Janganlah semua kita nak buat sendiri. Kebanyakan usahawan ni, you punya business stuck sebab bila you nak buat semua sendiri. Dalam mindset you adalah nak buat sendiri nanti jimat. Nak buat sendiri sebab tak ada bajet. Nak buat sendiri sebab saya pandai. Nak buat sendiri sebab aku nak challenge. Aku nak belajar tu belajar ni. So end up, you punya income tak grow. You punya sales tak tambah. You punya business stuck. Sebab semua nak buat sendiri. Kenapa kita nak buat sendiri? Kita kan kena kongsi rezeki. Bila dalam rezeki kita tu ada rezeki designer, ada rezeki orang yang print, ada rezeki orang yang tolong buat copywriting, ada rezeki cikgu yang ajar kita, ada rezeki orang yang tumpangkan company dia contoh kan. So bila kita ada semua tu insya-Allah, okay. Dan paling penting kita kena cari circle yang betul lah sebab saling mendoakan. Sebab kadang-kadang kalau kita recall kisah Nabi Muhammad dulu kan, ada kisah salah seorang sahabat dia tu kena puji tau, bukan kena fitnah ataupun kena hasad. Orang puji kan. Putihnya badan kau ni contoh kan. Dia terkena ain kat situ. Bermaksud zaman sekarang ni kita kena jaga-jagalah. Apa sahaja yang kita buat tu kita kena tahu dia punya limit dan kita kena tahu intention kita tu apa. Okay. So tadi MRR kena pantau monthly recurring revenue setiap bulan berapa. Okay. Contoh Rosma dengan you punya you punya Mary Kay tu bulan 9 sales berapa. Total sales dengan group semua berapa. Contoh, you kena tahu bulan 8, bulan 9, bulan 10, you kena monitor. Monitor you punya MRR. Kemudian rancang kita punya marketing tadi, CAC tadi, Customer Acquisition Cost. Berapa leads yang nak masuk. Okay, ini pun saya nak pesan juga. Ramai antara kita bila dah buat bisnes, kita terlupa untuk buat dua perkara. Pertama adalah sentiasa dapatkan potential customer baru. Potential customer baru ni macam mana kita nak dapat? Kita boleh buat coffee session, kita boleh buat Zoom meeting yang percuma, kita boleh buat survey, kita boleh buat cabutan bertuah, kita boleh buat quizzes and diorang boleh redeem something of your digital products. Mesti buat untuk dapatkan leads yang baru. Untuk customer yang sedia ada, audience you yang sedia ada, kita selalu terlupa nak jaga mereka. Contoh kita ada panggil lah, nanti kita bila
geng-geng kita ni nak pergi apa tu kita buat high tea contohnya untuk tim yang buat sales. Kita kena jaga customer yang memang beri income. Kalau contoh tadi balik pada Rosma, dia ada customer yang memang biasa ambil produk uh, produk apa tu Mary Kay dengan dia. So saya rasa memang diorang ada buat apa tu meeting kan, ada bagi free gift, bagi handbag semua tu. Jadi mungkin you ada buat retreat, makan-makan, enjoy the moment sama-sama kan. Semua tu kita kena buat. Tuan Razak So kita kena ingat tadi pertama dekat CAC adalah sentiasa ada new leads, potential customer baru. Fikirkan macam mana. Dan kedua adalah yang current customer tadi, barulah kita punya CAC tadi memberi impact kepada jualan kita. Dan yang ketiga, takeaway saya. Okay, cantik siapa tolong saya ni. Dan yang ketiga adalah kita kena check sales revenue. Okay, yang pertama tadi kita punya sales. Yang ketiga ni kita punya net profit. Net profit kita. Contohlah you punya jualan, katalah Sukri dia dapat 50,000 sales. Dalam 50,000 tu dia bayar, contoh dia bayar trainer. Saya tengok trainer Sukri paling mahal aku tengok dia bayar trainer, contoh trainer, cost trainer berapa, training material dia berapa, perjalanan dia berapa, okay. So kita kena sentiasa jaga cost. Jangan kita rasa profit ni salah aku untung okey lah. Tak sebab kita nanti bakal bayar tax. Kita bakal berdepan dengan situasi-situasi yang kita perlukan gunakan kita punya saving ataupun current account saving kita tu tadi kan. Jadi pada pendapat saya lah jaga kita punya sales revenue dengan kita nak kena minimizekan cost. Cost tu kalau boleh minimizekan lah. Kalau malam ni 33 malam ni ramai trainer kan, kenapa saya biasa bagi tahu kepada trainer-trainer ni bila kita engage trainer macam mana nak cakap. Apa ayat yang power supaya that is the cost yang kita boleh control. Kalau produk-produk, you kena jaga dari segi bahan mentah lah. Bahan mentah tu you kena timbang. Kalau you contoh jual kedai makan, you cerita tentang ayam, daging, you kena timbang. Maknanya kalau satu hidangan daging tu contoh RM10. Jadi satu hidangan daging tu berapa banyak daging dia. Macam tadi saya pergi R&R Pagoh, saya cakap dengan kakak, saya tengoklah ada harga kan, dia orang kena tunjuk harga. Ikan kering tu dia tulis situ RM1 tau. Bila saya minta top up apa tu ikan kering, dia bagi saya macam segenggam macam gitu tau. Saya sendiri cakap dalam hati, saya kata, sebab dia tulis RM1. Contohlah saya ambil ikan keli, nasi, sayur bayam dengan ikan kering. Dia kata RM11. Jadi kalau saya tolak ikan masin RM1, maksudnya nasi, ikan keli dan bayam RM10 kan. So ikan kering tu RM1. So saya cakap dalam hati, banyak ni ikan kering saya dapat. Dia macam segenggam itu, yang bulu ayam tu. Dan saya tahulah kalau bahan mentah ikan kering bulu ayam tu pun mahal juga sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kena kira, kena measure, kena sentiasa kira kos bahan mentah, especially kepada yang berniaga produk. Okay, kalau you jual, kita panggil retail, you ambil barang orang, you jual. Tu pun kena jaga margin lah. Okay. And overall sebenarnya setiap yang berniaga, jangan remehkan tentang uruskan kewangan ni sebab kita berniaga untuk mendapat keuntungan. Kita berniaga untuk mendapat keuntungan. Dan sebelum saya akhiri, ada satu ayat yang saya memang pegang iaitu surah Al-Fatir ayat 29. Jika kita sedang membuat perdagangan, perniagaan, ada 3 perkara lah yang kita kena buat. Yang pertama tu adalah baca Al-Quran. Kenapa saya rasa baca Al-Quran ni Allah tuliskan sebagai dalam hierarki tu nombor 1, baca Al-Quran. Sebab
bila kita baca Al-Quran ni, pahalanya satu per huruf tu satu. Macam alif, lam, mim. Dah 3 kan? Kalau satu hari tu, ustaz pernah tanyalah, berapa jam kita baca Al-Quran. Contoh lepas subuh kita baca Yasin. Lepas asar kita baca Al-Waqi'ah. Lepas maghrib, antara maghrib isyak kita baca 2 muka surat Al-Quran. Lepas isyak kita baca Al-Mulk. Kita kira-kira timing tu pun mungkin dalam 25 minit ke 30 minit contoh. So 30 minit dengan 24 jam. Kita fikir sendiri berbaloi tak dengan masa yang Allah beri tu dengan masa kita baca Al-Quran tu. Dan allocatekan juga, tadi kita dah kira kan, kita kira sale, kira costing, marketing, 10%. Untuk baca Quran pun kita kena kira juga berapa minit sehari. Kalau you tak capai KPI tu, you kena ganti. Contohlah siang saya buat training habis, saya tak baca Al-Waqi'ah lepas asar, kita kena malam pun kita boleh gantikan masa tu. Kedua adalah baptisin, dirikan solat. Bila Allah kata dirikan solat dengan solat yang laju berbeza. Dekat situ pun kita boleh kira masa juga, allocatekan 30 minit untuk solat. Solat dengan teratur, tertib, dengan doa, dengan wirid kan, dalam 30 minit. Nampak tak? Kita masih kira kat sini. And yang terakhir adalah infak. Dalam surah Al-Fatir tu Allah memang sebut secara sembunyi-sembunyi atau terang. Bukan atau, dan. Allah sebut infak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kenapa Allah gunakan dan? Sebab kita kena buat dua-dua. Dua-dua tu sebagai peniaga, saya pasti semua orang dalam company ada buat CSR kan? So CSR tu kita boleh jadikan dia sebagai terang-terangan punya. Kenapa Allah tak guna atau? Allah gunakan dan. Infak sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Sebab bila kita infak, kita boleh war-warkan pada ramai-ramai. Mungkin kita boleh bagi 100, 200. Tapi bila kita war-warkan, kita boleh dapat 5, 600. Kita boleh bagi makan. Kita boleh sediakan barang-barang keperluan untuk mereka nak belajar, nak tidur, pakaian. Okay? Jadi, saya recap sikit surah Al-Fatir ayat 29. Jika kita sedang berniaga, membuat perdagangan, sebenarnya kita sedang membuat perdagangan dengan Allah lah kan. Kita baca Al-Quran, dirikan solat dan infak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Okay. So itu saja. Sungguhnya yang baik, sebenarnya yang baik dan buruk tu semua dari Allah. Bila baik dan buruk itu dari Allah, kita kena tahu kalau